Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya kita berbicara berkenaan dengan sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan kali ke-12 dan bersama dengan saya di studio yang akan memperincikan dengan lebih lanjut saya kenalkan di sebelah saya Dr. Lim Tian Hong merupakan pengurusi Jawatan Kuasa Utama Advokasi Komunikasi dan Hak Asasi Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi, Puan. Ya, dan juga ditemani oleh Encik Khairul Azwan Wahab merupakan pengerusi Jawatan Kuasa Utama Pembangunan Wanita dan Komuniti Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, jadi kita mulakan dengan Encik Khairul dulu ya. Baik, Encik Khairul. Jadi mungkin boleh kongsi kepada saya dan juga para penonton 15 Oktober merupakan Hari Tongkat Putih Antarabangsa yang disambut setiap tahun dan alhamdulillah hari ini ataupun tahun ini merupakan sambutan yang ke-12. Dan kita juga nak tahulah yang pertama sekali di manakah lokasi yang dipilih untuk kali ini. Silakan. Sebelum tu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Selamat Bagi Malaysia kerana mengundang kami untuk hari ini. Dan untuk makluman semua, pada tahun ini sambutan Hari Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan edisi ke-12 2023 akan diadakan di Taman Tasik Titawangsa Kuala Lumpur pada 15 Oktober 2023. Kenapa kita pilih Taman Tasik Titawangsa? Kerana kita tahu bahawa kawasan ini merupakan kawasan tumpuan awam warga kota di hujung minggu. Oleh itu, kawasan ini kita pilihlah sebagai kita nak berikan kesedaran kepada masyarakat awam berkenaan dengan kewujudan OKU penglihatan di Kuala Lumpur. Okey, dan doktor juga mungkin boleh kongsikan apakah antara objektif utama yang ingin dicapai melalui sambutan Tongkat Putih ini? Okey, terima kasih Puan. Ya. Okey, terlebih dahulu saya akan bagi tahu ya apa tema ya. Tema Hari Tongkat Putih ya. Iaitu tema kali yang dipilih adalah masyarakat inklusif ke arah Malaysia Madani ya. So, apa objektif utama Tongkat Putih? Ramai orang, I think termasuk juga kita OKU penglihatan, kita kurang pasti apa objektif sebenarnya Hari Tongkat Putih kepada masyarakat OKU penglihatannya. Hari Tongkat Putih ini sebenarnya adalah memberi kesedaran kepada masyarakat umum terutamanya pengguna jalan raya berkenaan dengan kewujudan segelintir mungkin katakan OKU penglihatan bukan setakat itu sahaja. Ada sedikit pun macam kanak-kanak warga mas ya yang perlu para pembantu kereta sama ada pengguna ataupun secara perdagangan lah ya. Mereka lebih berhati-hati terhadap pengguna kumpulan ini ya, sebab maklumlah kan terutamanya di kota bandaraya ini kenderaan banyak. Ya, kita terpaksa seringkali tengok ramai kita OKU kita berjalan tepi jalan, itu yang perlu para pembantu lebih membantu kita supaya kita dapat sampai ke destinasi kita dengan selamat ya. Itu satu. Kedua, Tongkat Putih ini juga merupakan satu hari yang dirayakan khas ya untuk memperingati Tongkat Putih. Untuk tuan-tuan dan puan-puan dan para penonton di depan di TV ini, untuk pengetahuan semua, Tongkat Putih ini memang kepada siapa-siapa yang menggunakan dia, kita memang adalah golongan cacat penglihatan. Walaupun ada kemungkinan rupa bentuk kita seperti orang biasa ya, tetapi kita memang adalah golongan cacat penglihatan. Itu adalah objektif yang paling utamalah. Kedua, objektif yang kedua yang untuk Tongkat Putih tahun ini pihak kita memilih adalah kesedaran ya, terutamanya servis provider ataupun penyediaan perkhidmatan pengantarkan awam untuk menitik beratkan keboleh-aksesan dan mampu bayar untuk terutamanya untuk golongan OKU, khasnya kepada OKU penglihatan lah. Sebab kita tahu bukan semua pengangkutan mula akses kepada OKU, terutamanya OKU penglihatan. Saya ambil contoh, kalau untuk bas ya, kalau kita tak tahu perjalanan bas itu sampai ke stesen mana, perhentian bas mana. Betul. Ini yang perlu yang golongan masyarakat lebih
titik beras atas aspek itu, terutamanya keselamatan semasa golongan OKU yang menggunakan pengangkutan tersebut. Sebab kita tahu pengangkutan awam ini memang sangat pentingnya untuk memastikan kebolepasaran ya pekerja-pekerja OKU ini. Dan kita OKU seperti orang biasa juga perlu pergi bekerja dan perlu menggunakan public transport ini untuk menjalankan kehidupan harian kita. Ya, yang seterusnya apa istimewa ya Hari Tongkat Putih tahun ini? Kali ini Tongkat Putih, Hari Sambutan Tongkat Putih Antarabangsa Peringkat Kebangsaan ke-12 ini kita ajak kerjasama korporat ya, korporat dan pihak swasta bersama-sama dengan kita untuk berlangsungkan projek ini ya. Antara dua rakan strategi Tongkat Putih hari ini ya, kali ini yang ke-15 yang bakal berlangsung di Taman Tasik Titiwangsa, kita ada Asia Retailing Change Foundation Federation ya, ARFF, dan Pertubuhan Mata Kasih Kuala Lumpur. Dua pertubuhan ini, dua syarikat ini membantu kita untuk menjayakan program Hari Tongkat Putih lah. So dengan ini saya ambil kesempatan kali ini mengucapkan kepada rakan strategi kita. Ya, Puan? Baik, itu dia sedikit sebanyak berkenaan dengan objektif utama acara ataupun sambutan ini diadakan setiap tahun. Baik, Encik Khairul juga, bila kita bercakap tentang acara sambutan Hari Tongkat Sedunia ini, kita nak tahu juga untuk mungkin boleh berikan penjelasan di manakah lokasi-lokasi yang pernah disambut acara ataupun sambutan Hari Tongkat Putih ini. Baik, terima kasih kepada Puan Sofia dan untuk makluman para penonton, beberapa bandar pernah kita jelajahlah untuk sambutan Hari Tongkat Putih. Antaranya kita pernah adakan di Melaka, Terengganu, Alustar Kedah, Alustar, dan kemudian kita pergi ke Johor Bahru, Kota Kuching, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Pulau Pinang, dan selepas itu kita berhenti seketika kerana pandemik COVID-19 yang kita sedia maklum bahawa pada masa itu tidak ada acara yang dibenarkan. Jadi selepas itu kita adakan sedikit kelainan kerana kita pernah adakan juga sambutan Hari Tongkat Putih ini bersama dengan Agrobank, dan kali ini kita kembali ke wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di Taman Tasik Titiwangsa bersama dengan masyarakat awam di Kuala Lumpur. Okey, dan acara sambutan kali ini, Doktor, apakah antara intipatinya? Okey. Untuk acara ini seperti biasa kita pada sebelah pagi kita akan buat perarakan ya untuk menarik perhatian macam mana OKU penglihatan bergerak ya, dan acara ini kita selitkan dengan beberapa acara lain lah. Seperti kita akan membantu tunjuk aja macam mana OKU masyarakat umum untuk membantu membawa OKU penglihatan. Sebab ini perlu kemahiran ya. Kita bukan jumpa OKU penglihatan, kita main bawa mereka sahaja. Betul. So kita akan ada tunjuk aja, kita akan ajar dan bersama-sama berarakan itu ada volunteer ya, sukarelawan daripada pelbagai peringkat umur dan pelbagai latar belakang lah ya. So kita akan tengok macam mana mereka memimpin OKU penglihatan yang sebenar-benarnya, tak ada reka-reka ya. Untuk membawa mereka berjalan ya. Itu satu. Kedua, kita pun ingin bagi tahu, terutamanya bagi tahu masyarakat ya. Di masyarakat ini kita wujud segolongan yang digelar OKU penglihatan, walaupun kehidupan kita memang berpenuh dengan cabaran, tetapi kita tetap ya, kita yakin dan kita mampu untuk bergerak bertuju ke harapannya. Selain daripada itu, acara itu kita pun ada selit dengan pameran ya. Ya, kita akan ada pameran pelbagai, termasuk juga daripada pihak perpustakaan negara ya. So mereka akan adakan pameran. Rasa dalam pameran itu juga kita akan tunjukkan ya buku-buku braille ataupun buku-buku tulisan orang buta untuk ditonton
dan ditengok oleh masyarakat umum. Jenis tulisan orang Braille ya. Sebab saya rasa semua orang pun akan tertanya-tanya macam mana golongan OKU penglihatan mereka boleh membaca buku. Kita akan tunjukkan buku itu. Dan selain daripada itu, kita pun ada dapat pameran daripada bomba ya. Kita akan tengok macam mana peralatan bomba dan bila masa kecemasan, macam mana pasukan ini dapat menyelamatkan nyawa kita. Kita turut dijemput juga adalah hospital. Semua dijemput hadir untuk datang. Kita akan sediakan peperiksaan kesihatan secara terutamanya kepada semua masyarakat. Kita tahu kan, kita memang penting menjaga kesihatan. Betul. Dan kita pun akan turut ada pemeriksaan mata. Sebab kita ada sesetengah penyakit kita dapat dikesan melalui peringkat awal. Dan pencegahan di peringkat awal akan boleh menyelamatkan kadar penglihatan. Dan seterusnya kita akan boleh mengelakkan masalah yang tidak diingini pada masa akan datang. Okey. Dan Cik Khairul mungkin ada sedikit kata-kata akhir dan juga menyeru orang ramai untuk sama-sama untuk kita menyambut sambutan Hari Tongkat Putih sedunia. Sebelum ke kata-kata akhir itu, saya ingin menambah sedikitlah berkenaan dengan penyertaan. Selain dari penyertaan peserta dari Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia seluruh Malaysia itu, kita juga ada peserta yang kita undang dari beberapa organisasi penglihatan yang lain untuk turut sama menghadiri program ini. Dan akhir sekali dari saya, saya ingin menjemput kepada semua warga kota untuk sama-sama menghadiri sama-sama ke Taman Tasik Titawangsa untuk sama-sama menyaksikan ataupun menghadiri sambutan ini. Dan saya pasti para penonton yang akan hadir nanti akan mendapat manfaat dari program inilah. Dan saya ucapkan juga terima kasih. Sekali lagi terima kasih kepada semua para dermawan yang sudi menaja program ini. Semoga semoga apa yang ditaja itu dapat manfaat kepada kita semua dan kepada para dermawan itu juga. Ya, insya-Allah, amin. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua tetamu saya, Dr. Lim Tian Hong merupakan pengerusi Jawatankuasa Utama Advokasi, Komunikasi dan Hak Asasi dan Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia, dan juga Encik Khairul Azwan Wahab merupakan pengerusi Jawatankuasa Utama Pembangunan Wanita dan Komuniti Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia. Itu dia, terima kasih di atas senyuman yang cukup manis, di atas perincian tersebut, dan orang ramai perlu untuk kita hadirkan diri untuk kita mengetahui dan juga menyantuni golongan ini. Dan kita akan berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.